Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Muhammad Razin Nazmi bin Abdul Aziz, pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sabtu 9 November 2021, berada pada semester yang ketiga. Alhamdulillah, pada hari ini akan saya ceritakan sedikit mengenai integrasi kaum di dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia. Baiklah, sebelum itu ingin saya ceritakan sedikit mengenai topik ini. Pertama sekali, mengenai pembangunan sosial dan ekonomi, atau nama lainnya ialah pembangunan sosioekonomi. Okey, baiklah. Pembangunan sosioekonomi ini adalah proses pembangunan sosial dan ekonomi sesebuah masyarakat. Ia boleh diukur menerusi penunjuk seperti keluaran negara kasar iaitu KNK. Disebabkan itu, pelbagai inisiatif dan rancangan kerajaan dalam menyusun semula masyarakat dan meningkatkan ekonomi di negeri-negeri di Malaysia telah dijalankan dan juga ada yang masih berjalan. Okey, apa kaitannya integrasi kaum ini di dalam usaha pembangunan sosial dan ekonomi negara? Integrasi kaum ini adalah suatu perkara atau agenda yang penting kepada negara, dan ia sudah dipupuk oleh Kerajaan Persekutuan sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan sehinggalah selepas kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, persepakatan kaum amatlah penting bagi negara kita yang tinggal bersama masyarakat yang berbilang kaum, agama dan juga bahasa. Oleh sebab itulah, kita perlu bekerjasama dalam mengatasi masalah yang menimpa negara. Di dalam konteks ini, kita bersama-sama dalam membantu membangunkan negara, dan sekaligus secara tidak langsung kita dapat meningkatkan perkembangan pembangunan sosial dan ekonomi negara kita. Baiklah, mari bersama-sama dengan saya kita masuk dalam topik matlamat pembangunan sosial dan ekonomi ini yang menjurus atau berkait rapat dengan integrasi kaum. Baik, yang pertama sekali, matlamatnya adalah dengan melakukan prinsip pertumbuhan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah prinsip yang dilakukan oleh negara dalam memastikan pencapaian agihan kekayaan dapat dilakukan secara adil dan saksama. Ini adalah yang pertama, di mana kita perlu adil dan saksama di dalam perkara-perkara seperti ini. Seterusnya, yang kedua adalah melaksanakan pembangunan masyarakat. Apa yang dimaksudkan di sini? Pembangunan masyarakat di sini bermaksud memastikan kestabilan politik dan sosial sentiasa di dalam keadaan yang seimbang. Selepas itu, mari bersama-sama saya kita masuk ke dalam aspek-aspek integrasi kaum di dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Pertama sekali adalah mewujudkan keseimbangan yang optimum dan berguna. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah keseimbangan yang dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan adil bagi semua lapisan masyarakat di Malaysia. Selain daripada itu juga, memastikan proses pembangunan negara dalam keadaan seimbang yang membawa maksud bahawa pembangunan yang seimbang dapat memberikan atau meningkatkan daya bekerjasama dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, dan akhirnya ia dapat mengoptimumkan pertumbuhan untuk menjadi yang lebih baik. Di samping itu juga, mengurangkan rasa atau keadaan ketidaksamaan sosial dan ekonomi di dalam negara kita. Ini membawa maksud bahawa kita menginginkan perkongsian secara lebih adil agar semua masyarakat di Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang sama rata. Merapatkan jarak perkembangan ekonomi
di antara kawasan-kawasan juga adalah di antara aspek integrasi kaum, di mana ia bertujuan untuk mengelakkan perbezaan ekonomi di antara semua negeri atau sesebuah kawasan tersebut. Bukan itu sahaja, melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian juga penting agar rakyat dapat menikmati kesejahteraan hidup dengan selesa. Seterusnya, melahirkan generasi tenaga kerja yang bertanggungjawab, di mana ia dapat membantu dalam meningkatkan kemahiran-kemahiran yang perlu dalam pembangunan ekonomi atau industri yang berjaya. Setelah itu juga, pembangunan sosioekonomi sebagai teras penting yang akan menggunakan sains dan teknologi dalam membangunkan keupayaan dan kebolehan teknologi yang maju. Manakala akhir sekali pula adalah memastikan keselamatan dan keharmonian persekitaran kekal terjaga. Ini bagi memastikan pembangunan sosioekonomi dapat terjaga dengan lebih lama. Kesimpulan di atas apa yang telah saya bicarakan sebentar tadi adalah setiap rancangan pembangunan negara sangat mementingkan dan memastikan bahawa integrasi kaum dapat menjadi sebuah kepentingan dalam usaha pembangunan sosioekonomi negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.